Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, Jirik, apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semuanya. Diharapkan semua sihat di rumah, yang senantiasa menantikan hari Khamis, yang sentiasa menantikan puaka untuk hiburkan hati korang tu semua. Terima kasihlah banyak. Tak kira di mana korang berada. Dan terima kasihlah bagi yang dah support puaka. Teruskan support kami. Kalau nak beli barangan kami, boleh ke puakasg.com. Dan lagi satu, kalau nak support lagi kami, kalau boleh janganlah skip iklan yang ada. Kalau macam 20 second, 30 second tu semua, bolehlah tengok, tahan aje lah kan. Tapi kalau yang 5 minit, 3 minit tu, terpulanglah pada awak. Kalau awak nak skip lah. Kalau saya jangan tanyalah. Okey, untuk minggu ini, memang tim puaka bertuah sekali sebab dapat menjemput seorang pelakon veteran. Saya pernah berlakon dengan beliau tapi tak ada scene dia pun tak bersemu, macam mana kita tak ada betul-betul satu scene berbual-berbual gitulah, macam dia gitu-gitu je. Mungkin dia tak nak kot berlakon dengan saya. fitnah jangan. Kak Nosia Ramli. Terima kasih. Aku dah ada lah ni. Tengok kamera mana berbual ke tengok you je. Sini boleh. Banyak Okey. Kaya. Atas pun ada? Saya. Buka kamera sini lah. Boleh. Kalau nak gini pun boleh. Apa kau? Apa aku tak nak berlakon? Adalah cerita Bollywood kita ada. Gitu-gitu je lah. Tak macam pasal you suka dengan mak anak apa. Tak ada bahasa macam betul-betul. Artis lah. Teater. Teater. That was lama lah. Jadi memang dia kan? Macam ni muda-muda jadi memang dia. Lau pula jauh lah. Gitu je. Tak ada lagi. So, producer kat luar yang dengarlah rintihan saya. Kasihlah kita drama dapat berlakon sama-sama. Pernah tahu dulu saya cakap saya nak berlakon dengan siapa nama dia? Ya Allah, pelakon veteran. Allah. Dapatlah tepi. Siapa dia lawa? Dia cantik dari I tak? Siapa? Pelakon veteran. Kau berlakon nanti suka tampar tu betul. Jenayah Jumari? Bukan. Kak Jun? Kak Jun Rahmat? Kak Jun Rahmat. Janganlah tu. Memanglah. Tu memang betul nak berlakon dengan dia. Satu hari tu dapat. I belajar disiplin sebagai artis daripada dia. Kan? Dia tak ajar, tapi saya tengok. Perhatikan. Okey, gitu. Memang teringin sampai sekarang. Dah dapat tau. Ya. Dah dapat. Tapi tentu kan kita ada artis management. Lepas tu tengok bajet low, jangan. Dia dapat. Dia tak nak saya tak berlakon lah. Saya. Bajet low Bajet low saya tak berlakon. Boleh Over lah pula. Tapi memang low lah. Tapi tak. Okey lah. Tapi sayang. Tapi memang nak. Tapi lah. Dia kalau experience dengan dia berlakon radio, dia serius tapi betul. Jangan sampai dia ketawa. Kau ketawa lama kan? Lama. Kita semua kena tunggu. Tapi kita faham. Tapi jangan. Dia tak akan berhenti punya. Sukalah. Itulah pengalaman dia. Orang-orang lama. She's kira kan? Veteran sah. Ada rezeki Sesiapa producer tolonglah. Gadikan kita semua balik. Tahu. Satu drama tu semua yang veteran dengan yang baru together. Cerita tentang kita punya age sekarang lah. Adik-beradik, you yang muda, kita yang pertengahan. Dan mak maybe kita boleh panggil lah Juramat. So this kan? It's happening Aduh, si bestnya. Calon-calon drama terbaik. Cerita terbaik. Pilihan terbaik. Kan? Semualah dia. Okey. Kak Juramat pula. Kak Nosia. Kak Juramat ke? Okey, cerita seram.
Ya. Mesti banyak kan? Kat teater lah dulu lah. Mesti orang-orang veteran ni mesti banyak cerita. Adalah. Actually kita tak ingat tau. Tapi bila kita melihat sesuatu ataupun lagi dapat undangan. So kita kena recall. Then I cakap, note lah, I know. Okay. Mana yang ni lah. You nak dengar cerita apa? Sembarang apa? Sembarang? Semua lah. Daripada berlakon teater ke, daripada semua tak kisah. Holiday ke, kat rumah ke. Oh, family pun boleh lah. Semua boleh. Okay, cerita yang nak cerita ni? Boleh. Okay, cerita yang paling apa ni sampai sekarang lah sebab benda ni. Okay, yang satu is about myself lah. Okay, cerita ni sebenarnya anak saya ni budak-budak, dia tengah remaja. Jadi diorang ni nakal, balik lambat. Habis suka rambut ni suka macam rebang-rebang. Diorang tak suka nak ikat rambut kan. Kita kata, cuba kau ikat rambut kau tu. Habis kalau macam dulu, kalau kita mengandung ke apa kan, nanti keluar kita suka ikat rambut. Tapi diorang sekarang ni budak-budak, diorang tak nak. But I don't think sekarang. It's talking about my daughter. So dia dah keluar balik lambat. Jadi agaknya ada a few time tu masa dah jumpa, dah dating balik gaduh. Jadi dia balik gaduh, dia telefon, dia buat-buat, dia sampai bilik, dia masih gaduh ni. Jadi dia sudah lupa, sudah hilangkan makeup ke, tukar baju. Jadi dia punya buah-buah merajuk tu sampai tertidur tau. Oh, gitu sekali Jadi diorang ni tak faham. Jadi bila diorang dah gitu tu, dia tengah sekali bila Kak Nur ni suka tidur, tak suka tutup pintu. Okay. Kalau tutup pun rapat dah. So because I'm the ketua mother. Okay, faham Faham. So tutup pintu rumah ke apa? Pintu bilik. Oh, pintu bilik. Pintu rumah semua boleh masuk. Semua boleh masuk. So pintu bilik. Because I'm the ketua mother. So Kak Nusa tak suka tutup pintu. I don't like. I suka macam, jadi I dengar apa-apa. Jadi diorang balik lambat ke, siapa ke. Jadi I dah tahu dia dah masuk bilik kan. Jadi kita tengah baring tu, macam apalah budak ni gaduh. I nampak ada benda daripada toilet tau. Pasal master bedroom. So dia jalan. Tadi anak aku cakap apa nama benda tu. Sekejap dia ada cakap anak siapa ni? Lang. Nama dia ada sebut nama benda tu. Bukan Lang. No. Saya sebut English Darth Vader. Okay. Oh, Darth Vader Star Wars tu. So dia dah jalan. So kalau I cakap takkan anak aku kan. So I diam lah. Kejap lagi I rasa macam kakak macam terlelap tau. Bila dah terlelap tu, macam rasa benda tu ada kat atas. Okay. Cakap, siapa ni kan? Cakap, Mira, kau gila apa? Tapi kita dalam lelap mata tau. But we can feel the figure. Lepas tu kau tahu lah, dia rentak. Habis sekali, I tak tahu. So, lali diorang masuk. Mak, asal. Rupanya dia cakap, Mak baca Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah. Macam aku rasa bahasa baca tu, aku pula. Ada kata biasa. Bukit Esa. Dia belum mata ni. Sekejap. Dia macam apa tu, bila dia baca tu, Alhamdulillah kan kita dapat rasa tahu. Walaupun kita tutup mata, Bismillah semua. Dia tak tahulah, agaknya dia jalan. Sekali Mira dengan yang lain, Mak asal. Cakap, Mira, engkau tadi kita Mak cakap, tak, okey, tak apa. So kita dah kecoh-kecoh, semua dah takut. Okay lah, kita settle lah macam tak nak takutkan sangat. So the next time I kena tap kat belakang. So this is about me. Tap kat belakang. So I gini tau. I cakap, siapa ni? Pasal main kadang-kadang orang-orang ni dia suka macam pukul-pukul punggung kan. Kalau pukul punggung memang I tendang tau. Tapi ini pukul gini. So I gini, tapi tak ada orang. So benda tu sampai sekarang, I kalau sakit apa pun, demam ke, migraine ke, I makan ubat ke apa ke, dia takkan baik tau. Macam you sakit pening you apa, dia takkan baik, melainkan penyakit tu diobati di my right shoulder blade, and it's until now. Oh ya. So kalau I sakit apa ke, I muntah kena apa pun, kalau ada orang yang apa tahu, dia macam picit kat belakang ni kan, I akan baik tau. So now I got cucu ready. So the thing that kalau I sakit je gitu, okay, I confirm I suka kalau cucu-cucu I datang, dia akan pijak. Dan dia punya pijak tu, dia akan bunyi sebelah kanan situ je. Oh, okay. So kebetulan my sister ni ada kena vertigo, is it? So kita macam pergi berubat. Kita 3 orang. Pergilah dekat tempat Melayu-Melayu kita tu, Rukiah. Jadi ustaz tu I tak ada niat nak berubat tau. Konon-konon tak kena sampuk, tak kena buat buatan orang lah, whatever lah.
I tengok my sister dia dah taruh baldi. So dia kata kalau apa nak muntah. Ke apa. So dia dah anu my sister tak ada apa-apa tau. So my second sister ni dia pun tak ada apa sebenarnya, dia pun nak ambil ni sekali jalan lah. Okay, dia pun ni tak ada apa. So I punya turn. So dia tak tahu lah, dia baca. I rasa macam nak termuntah saja, tapi I tak muntah. Tapi diorang cakap I punya sini, sebab I tutup mata, diorang cakap I begini gini. So I cakap, so dia kata dia nak suruh I teruskan perubatan lah. Benda tu dia cakap ada benda duduk kat situ. Dia macam I tak tahulah, dia akan dia punya tu akan melemahkan my semangat untuk bekerja. Okay. Dan adalah yang I think quite personal that which I cannot share. Itu saja. So I thought dia tak apalah, ustaz cakap So ada a few time bila I pergi, ada orang cakap, kau gini. Dia cakap macam dia tahu dia gini, orang ni dia buat engkau tau. Buat aku, I memang tak believe, because I won't believe lah. Bukan maksudnya I takkan Suzari nak buat aku. Macam Singapura pun kita tak kita kecil, bukan kampung kan? Takkan Suzari nak buat aku. Sepatutnya gitu tau. So taklah gitu lah. Ya, dia kata dia nak gini kau, jadi kau gini. Okey lah gitu. Gitu je. So it's until now, you know. Sampai sekarang. Even kalau I penat pun tak payah, tanyalah kawan-kawan yang kena I. Kau tanya diorang, mana dia punya nusa ni dia akan rasa lega dan ini macam my shoulder. Apa rasa sakit pun press kat button sini shoulder blade je. Dia macam ada satu button kat situ, kau press je dia okey. So sampai sekarang lah. So I just terserah lah. Habis yang after the ruqyah tu dah berhenti ke masih teruskan? I tak pergilah, because to me like macam I believe in, buatlah. Faham tak? Faham. Tapi selagi ni selama dah berapa puluh tahun pun I'm still working, you know. So I'm the person macam siapa ni buat apa? I don't wanna. Just leave it lah. So I punya ingat agaknya aku kerja komputer lah. Aku tengok. Yalah, kan lengur ke apa. Jadi kita ingat gitu. Tapi tak pula lah. Kalau komputer kayak gini tu thriller. Kan? Kan gini-gini semua tak baik, tak apa. Then so okey lah, tak apalah. Apa kata buat itu air ruqyah sendiri, minum tiap hari gitu? Buat tak. Kan mandi ada air ruqyah Ustaz semua dah ajar. Mandi boleh. Buat sendiri je. Anytime. So macam Ustaz pernah ajar buat air ruqyah, taruh termos ke apa, macam mineral water ke apa, you taruh itu kan. You baca air ruqyah, jadi anybody can minum. Buat sendirilah. Minum. Untuk mandi pun boleh. I tepuk-tepuk. I kuat ada satu ustaz tu, dia cakap kalau kita sakit lutut kan, nanti kita baca batas tu. Kita tepuk. Tapi yang sekarang masalahnya, aku nak ketut tak sampai. Tangan panjang nanti lain pencuri pula. Lain pula Sama tangan pendek. So buka lagu Tuan Tipong Payung gini pula nanti gini pasal dia kan dari tangan. Ustaz tu ajarlah. I tengok kan. Waiza batas tu. Dia suruh ketuk-ketuk gini. Itu macam kita niat lah kalau nak baik. Itu luaran. Mungkin kalau dalamannya mungkin boleh. Like you say lah. Ya. Ustaz kita dah ajar. Ustaz dah ajar tempat pocket extra. Pocket extra okey. Saya belum tengok tu. Tengok tu. Apa-apa pasal macam nak ruqyah rumah ke, nak untuk ruqyah diri, semua kat situ Ustaz ajar. Okey. Ya. Untuk mandi, semua Ustaz ajar. Senang je gitu. Sampai kita mandi biasa-biasa gitu, might as well kita baca-baca sikit, terjerus. Betul lah. Kan? Okey. Mungkin tak tahu bukan saya cakap saya tak believe ke apa, but mungkin usaha tu tidak kan. Kita lebihkan sikit. Kita tak ada orang approach kan. Betul. Kadang kita tak gitu, lepas tu kita lupa tau. Tapi kalau macam ada orang dan usaha. Okey, itu cerita buatan, bukan buatan. Saya tercakap buatan pula. Betul ke buatan? Saya tak tahu sampai kadang sekarang. Mula terlepas. Tapi orang yang cakap lah, bukan saya cakap. Mungkin lah. Orang cakap. Tak apa. Dia cakap tahu siapa tahu. Dia tak cakap nama. Dia cakap orang ni okey. Dah lah gitu je. Itu yang danger kau sebut nama siapa yang buat. Dia tak sebut nama pun. Tak sebut nama. Okey. Okey, dia sebut dia ni yang sekian. Mungkin rakannya gini-gini. Family lah. Macam gitulah. Tapi dia tak sebut nama. Okay, so I just leave it lah. Ya. Okey. Kalau yang tengah tengok tu, kalau boleh, jangan teruskan lah. Sebab sekarang meningkat usia ni, kita tak tahu ajal kita bila. Tapi kalau you nak cakap buatan, ni yang betul. Yalah. Yang masa ni experience sendiri, I tengok depan mata orang tu datang, dia berobat orang tu datang, dia suruh saya ambil telur di dapur. Telur Telur.
So I ambil telur, bukan dia bawa ke dari, saya ambil kasih dia, then dia guling-guling kat orang tu punya kaki. Kaki tau. Kaki, sebab kaki dia tu, dia punya urat tu dah menggerutu tau. Okey. Urat dia menggerutu. So kita pun heran kenapa kaki macam gitu kan. Jadi ustaz tu dah sekali dia gini, ada mangkuk, dia pecahkan. Dalam apa? Peniti dengan telur tu dah busuk. Oh ya. Itu baru kita nampak nampak buatan orang. Sebab kadang orang pakai telur sendiri mungkin dah tak masuk. Sebab masa itu kan cakap ni tukar-tukar buat yang menipu tu, menipu. Tapi ni dia suruh kita ambil, tengok. Dan lagi satu dia cakap kat belakang shoulder tu ada belalang. Oh ya. Dia cakap belalang, satu word ni saya tak boleh cakap, very sensitive. Sebab tu sampai sekarang orang ni dipanggil gini, ada gitu. Kalau aku nanti bilang kau lepas lah. Dia macam cicak meh ni belalang. Yes. Belalang lady. Jadi kalau kita cakap itu orang sensitif tak baik. Jadi kita gini dia gitu. Belalang tu belalang apa? Oh okey. Jadi yang buat tu orang tu dia keturunan dia ni apa tu? Oh ada title semua Jadi bila kita pergi balik Kidara kan. Sebab tu soal benda ni kita macam you cakap lah, janganlah. Ya. So banyaklah sebenarnya, nanti dia punya gigi ketak tau. Nanti dia suka macam jadi exorcist. Tiba-tiba. Okey. Okey, ni dah yang buatan Buatan dah habis. Okey, ini yang betul-betul jalan kat pokok kabu ni. Pokok kabu. Tapi heran tau, depan masjid tau. Sekarang ada pokok kabu ni. Nampak dia orang lama cerita kaki pun nak naik. Sorry, minta maaf Bukan kurang hajar tapi sedap gitu. Kan, ini cerita betul. Cerita betul. Tak boleh bilang tempat semua tak boleh. Kalau nama kawasan okey. Kawasan sebab kawasan dia antara dulu Henderson. Susah nampak nak cakap. Orang dah biasa berlakon takut sensitif kena ni. Okey, dia Henderson Road. So Henderson Road ni I ada satu neighbor. Mak dia tinggal rumah sebelah Kak Nur lah kan. Jadi dia akan balik ke rumah dia ke Viking. Viking is opposite Red Hill. Viking Road. Delta. Ada? Ya. Viking. Nama dia Viking. Sekarang Red Hill MRT. Belakang tu kan dah pecah. Okey. So dia akan balik tau. Jalan kaki pergi balik rumah dia lah. So dia selalu akan datang ke rumah mak dia. So ada satu hari maghrib tu, datang sekali. Alamak. Okey lah, cerita lah. Okay, kat rumah I ni. Jadi mak I ni arwah mak. Dia dah mengilai. Kebetulan my arwah father ni dengan Ustaz Syed, dia memang terkenal. So my guru lah So diorang dah pergi macam berubat-berubat gitu. Sekali kebetulan neighbor ni, dia punya nama dia datang. Dia datang bila dia ni dah mengilai, kita dengar kat sebelah tu mengilai. Wow. Okay? Dah mengilai. Kita macam ada sambung. Kita takkan mak aku. Kita tengok gini, siapa tu? Kau tahu tak? Jadi rupanya kat sebelah neighbor tu dia pun dah mengilai. Jadi ustaz bawa dia ke rumah Kak Nur lah. Bawa so dia macam gini tau. Muka ke sana, muka ke sini. Dia dah mengilai dia gini. Boom. Okey, kau pandang sana, aku pandang sini. Aku cakap seperti kau punya 1, 2, 3. Jangan main, tak nak. Kita buat main pula. Betul. Dan kita dah buat tahu kat pokok kabu tu. Pokok kabu minum Pokok kabu. Pokok kabu sampai sana ada. Kat belakang Viking tu. Tak, depan masjid. Depan masjid. Masjid mana tu? Tak masjid cakap lah. Tak, sekarang asal kau taruh dua. Takut terbocor. Kadang air panas terbocor. Sebab tu saya taruh dua. Betul. Tapi saya tak tahu, saya tak dengar lagi. Tapi blok tu dah pecah lah sekarang. So itulah keadaan-keadaannya yang betul terjadilah. Habis dapat dibaikkan lah, of course. Puncanya apa jadi macam gitu? Sebenarnya buatan. Buatan juga. Yang kan balik malam lalu-lalu ke? Mak aku balik malam, mak aku dah tua. Arwah mak aku tau. Okay. So, tapi
mungkin dia ada kena-mengena saja, kebetulan kan. Jadi dia macam pasal lama actually she got it lah. Tapi itulah macam saya cakap tu benda tu lah sebenarnya dia yang buat lah, kita tahu sebenarnya. Okay, then cerita apa pula shooting. Boleh? Shooting actually Nadi Putra pun ada cerita pasal dia pergi recce semua tu kan. Actually kita pun ada kat situ lah. So dia dah cerita. And then I pernah shooting dekat Batam dengan arwahnya Lias Kadir. Okay. Nadi Putra was directing. So kita shooting kat sana je lah pasal I think save cost lah. So sementara nak tunggu pelakon one aja, perempuan nak itu. So kita sampai tu takkanlah nak tidur dengan abang Nadi dengan arwah Alias. So dia sudah kasih aku satu bilik. Bilik ni pula bila I masuk besar tau. Pasal dia dua dia bukan macam sengkek kau tahu lah orang sana, dia orang murah hati. So they give us like queen. So dia ngadap cermin. Jadi I tidurlah seorang. Wah, best lah, sedap lah tidur seorang kan. Kau tak nak ganggu lah, boleh baca skrip bla 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 bla. Kejap lagi aku dah tidur kan. Aku dah berbual dengan Abang Sahar semua. Dia pasal dia kat ujung. So I kat tengah. So I jalan 3 pintu. Balik. Kejap lagi kan. Wah, asam betul lah. Wah, seorang kat bilik ni. Dia jauh. Lepas tu I pula bangsa apa tak suka bising tak. I mesti nak diam. Jadi I apa-apa I boleh tahu tau. That's happening. I tak suka macam buka radio ke kan. Okay, so I just diam. Jadi I dengar. Like I say lah, I always sleep when I tak tutup pintu sangat. Jadi I boleh dengar. Kejap lagi kan dah pusing gini ngadap pintu. Takkan nak I pula terlupa nak pergi tutup tingkap langsir tu. Okay. Tingkap kan diorang cermin kan. Kali dah gini sekali pusing gini. Kali dah pusing sekali gini. Kepala aja. Aku aku cakap, kau tahu tak, kat Kanu kan pakai cermata, pakai contact lens. So dah rabun kan. So ambil cermata confirm benda dia gini je lah. Aku pun dah tak betul ni semua dah kena glue lah. Tak tu nak baca jam jam. Kau tahu tapi dapat tu tarik selimut. Gila hati tau. Tarik selimut ni tak angkat tau. Tarik selimut keluar. Pergi tempat basah. Ketuk. Tong. Cakap asal. Aku cerita aku nak nangis ni. Kenapa? Masa kena kan. Sekali macam nasib baik kat tingkap. Cuba bayangkan kau ada dekat depan aku. Nasib baik kat tingkap kau lulus. Kan? Selesai. So I pergi. Abang saya cakap. Bang. Tak boleh. I cakap lah. Masuk lah. So last I tidur bilik diorang. Alias Kadir, Nadi Putra tidur tengah tapi bawah. I tidur ujung lah. Nak save kan. Lepas tu time malam tu tidur. Kita ada gasak tidur. Kita ada rasa risau. Misal aku okey. Kau tu arwah Alias buat apa? Makan. Kerja dia makan. Alias kau duduk lah. Asyik makan je. Kau tak bebe-bebe gini. So that is my shootingnya experience. Lagi apa Yang glass tu cermin kan. Tak. Dia bukan macam translucent lah. Dia macam see-through lah glass yang tingkap tu. Gelas lah macam kau punya ni, tingkap ni. Ada batu gitu kan. Clear lah kan tu. Clear lah. Kan orang kan banyak pokok-pokok. So macam dekat ni Batam. Rupanya bila kita dah balik, dia cerita, producer cakap, kau tahu tak tempat tu, sebenarnya tempat tu banyak. Sebab tu tak ada orang. Padahal besok kita pergi tak banyak orang. Memang tempat tu, lagipun tempat tu memang nak kena tutup. Sebab tu kita dapat syuting kat situ. Free. Kau faham. Yang tu apa actually? Yang kat tingkap tu? Kat tingkap tu, dia muka rabak tau. Dia kepala je? Tu kira apa? Penang kan Bukan, dia ada rambut. Tapi muka dia macam, kau tahu tak, macam muka tengkorak. So it's like, aku tengok apa benda ni kan. Dia tak ada macam kapun ke apa lah, gula lah. Tak ada, bukan. Dia gitu je. Aku rasa sesat kot. Ataupun dia dah mati dibunuh. Jalan dekat dia merayap. Tengok siapa orang ni Lali seorang boleh aku tidur sebelah gitu kan. Sama dia tak ketuk. Sama tak ketuk. Tak, dia tak ketuk dia macam no, actually I cuma ternampak dia gini.
Cob. Tak, aku tak melantang macam Rafi. Rafi kalau maki merabak. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang maki, mak kau makan lembu je. Aku makan tahu. lembu. Kan? Apa lagi Lupa Kisah-kisah Batam Terpanjat nampak. Dia terpanjat. Haikal terpanjat. Terpanjat asal. Bunyi tu. Kita semua kasih lemah semangat. Bunyi horn kita terpanjat sendiri. Korang punya efek. Apa lagi tadi aku cakap Alamak, apa lagi Pasal Batam. pasal yang tu, yang dekat tu. Yang dekat Pasir Panjang tu. Yang tempat riadah yang ada patung-patung tu semua. Kenapa? Itu Tu dah tutup belum? belum. Masih on Tapi for few months ke years dia tutup untuk orang ziarah. So mak anak ni dia sudah, kita dah jalan lah. Dah happy. Dulu memang dibuka untuk orang ramai untuk macam pergilah Dia kira macam tempat-tempat apa dia panggil? Pusat neraka, gambar-gambar neraka. Kalau kau masuk dekat dia punya naga tu naik sampan tau. Okey, so dah ambil. So kita pun nak masuk situ. So nak masuk situ, si Mira ni lah masuk je situ, lepaskan satu tak tahu apa situ kan ada cocok. So dia masuk, dia dah nangis Nangis sampai kat luar. Kita pun dah tak boleh buat apa, terpaksa kita balik tau. Tapi sebelum kita balik tu dah nangis. Tapi sebelum kita naik tu, kita sudah ambil gambar. Ambil gambar satu patung ni. Ada satu patung kira cute lah kan. Nyonya ni dengan anak dia macam tengah paut mak dia, nangis tau dia tengah tapi dia batu lah patung. So Mira sudah ambil gambar. Dia duduk pada budak tu. Budak tu tau. Jadi kita dah ambil gambar balik. Okey, dah habis lah balik. Tapi yang nangis tu saya rasa dia dah senyap tau. Jadi bila setiap 15 hari bulan tu, selama 3 bulan, setiap 15 hari bulan, Mira satu badan dia akan lebam-lebam. Lebam-lebam. So kita pun hairan, apa ni benda ni, kenapa gini kan. Habis kita tak like I say lah, I ni tak nak pergi nak berobat ke apa. Dah macam-macam. So one day tu ajak pergi jumpa paman dia. Kita tak cakap apa-apa tau. Cuba dia tengok keadaan anak ni. You should know lah dah Mira kan. So kalau tak kan cerita bohong, cerita cakap pasal anak I. Pergi. Dia cakap kau ada pergi satu tempat tak? Habis kita pergi mana? Dia cakap tempat Cina, dia kata gitu. Tempat Cina. Habis kita macam sekali. Ada ke apa-apa ke? Jadi bila kita masa tu kan kita takkan teringat Jadi bila kita balik tu, bila kita macam it's just that diberi petunjuk lah, tak Mira ni duduk kat batu kepala budak tu. Makna macam konon tak hormat kita lah. Tak hormat, kena marah. Jadi dia kena sampuk itu baru kena sampuk lah Dan tu umur berapa Mira? Alamak, I boleh carry dia tau. I tak ingat lah. Sebab 3 bulan turut tu main kerja, tempat kerja dia marah. I ambil MC. So I ambil MC macam 3 hari tau. So I geram itu, I buat apa? I bawa anak I pergi kerja tau. Kau ingat aku bohong anak aku. Lebam. So kita berobat, baru kita tahu rupanya benda tu si Mira ni duduk dekat kepala budak tu. Walaupun batu so kita harus, kadang kita takkan ingat. Bila dah kena baru teringat. Kita tak boleh. Sebab pada kita patung je. Tapi kita tak tahu yang benda-benda jin ni semua dah masuk ke, dah apa gitu kan. Betul. Itu yang dia Dak Mira ni betul. Kita panggil dia Dak Mira. Orang-orang dulu cakap Dak ni, Dak tu, Dak Zuhairi ni, Dak Boy ni betul lah. So, Dak tu. Budak. Budak. Lepas tu jadi kat Hollywood Dak Vader. Dak Vader tu. Dak Vader. Makan budu Dak Vader. Cakap dah ada yang sakit. Kan? Lagi apa lupa lah. Dan shooting ceritakan mungkin sejam-jam yang cerita tu yang kat Nusa cakap. Cerita apa? Cik Nadi time buat teater yang bertekak tiba macam marah tak ada muka jumpa tu, kenapa? Itu cerita actually I lupa, tapi I teringat Junaidah pelakon kita Junaidah Jumari, dan dia belakang pentas tau. So I don't know what theater is that. So, memang I lupa. Reboot. Is it Reboot? Kalau Reboot is teater Atin Ahmad tau. Bukan Reboot Reboot is Atin Ahmad. Mungkin Taufan.
sorry. Tak adalah. Tak, I want to recall but I still remember Jun dekat belakang tu dia memang dia dah kita tak boleh bertembung, dia dah macam kita tengok muka dia dah macam muka siapa. Itu dah memang bukan Junaid Jumari. in character ke ataupun macam kena lain. macam Dia macam memang kena lain, sampuk. Memang kena sampuk dulu dekat Drama Center. Drama Center. Memang sebenarnya banyak sebenarnya. Yalah. Even arwah Bang Halim dia ada berlakon satu cerita tu pun dia dalam cerita tu dia kalau dalam pistol tu ada peluru dia punya sparring tu akan mati dulu. Oh ya. Because dia dah I think dah ada something dekat dalam on stage tu. Sebab tu Nadi Putra dia kira saya punya cikgu lah daripada 1981. Was known as Nursi Arambi daripada dia. So dia amat berhati-hati tau. Mula kita macam apalah dia ni. Macam ada orang lah apa dia ni nak baca nanti dia. Tapi sebenarnya bila terjadi dan baru kita tahu. Memang kecoh tempat tu. Sampai teringat tak muka dia Sabri buangnya wife kan. Aku suara dia dengan lain dengan muka dia. Cakap apa ni? Tapi kita semua kena tarik lah. Pasal orang perempuan ni tau, especially tau, diorang akan cepat kena kena, oh ni okey cerita lagi satu dekat Tanjung Pinang. Oh ni kau cerita lagi style. Okey, apa? Watan. Anak Watan Watan yang first Okey, kita masuk, kita tak apalah cerita pasal cerita ni dia bila cerita tu terjadi kita semua dah balik. Jadi kita tak ikuti apa-apa. Jadi kita sudah sampai ni kampung kan, walaupun dia Tanjung Pinang tapi kita syuting kat kampung. Okey. Naik sampan. Dah malam tau. Jadi kita dah malam, kita tengok orang pun tak buat lampu suluh. Kita tanyalah, macam nak jalan? Dia kata apa tau? How you guide you to walk in the dark bulan atas. Okeylah kita pun ikut jalan lah jalan. Dah habis habis apa semua malam tu dia ajak makan satu benda. Kita ni tak tahu apa, kita ingat apa. Sekali dah makan dah sedap lah. Gelap juga tau tapi tak tahu dia apa lah makan lah. Macam rasa macam sotong. Okay. Sotong rebus. Sotong yang seko tu Wah sedap lah. Okey ni besok besok. Jadi dia ajak sekali kita pergi. Ini benda yang aku makan. Apa tu? Apa gonggong Gonggong. Mak kau. Aku cakap kalau kerang aku tahulah benda gonggong aku sebat macam lepas tu dia buat cili padi kicap tu kan. Okey, settle lah tak apalah. Gonggong sedap kan? Sedap. Sampai sekarang lah jadi favourite. Padahal ini aku makan. Okey. Mungkin orang kampung ni diorang cuci apa semua kan. Okey, so kita nak pergi syuting. Azan Olista, Suraya, Hassan, Endang semua. Jadi syuting dekat laut, tepi laut ada JT. JT Okey, itu JT yang kita jalan semalam. Jadi bila kita nak pergi ke laut tu dekat JT tu, kau tahu sebelah yang kita jalan tu apa? Kubur. Oh ya. So semalam kita jalan sini ke apa? Inilah laluannya. Okey. Okey. So itu masa tu dah macam siang tau. So dah nak kat petang. Jadi kau tahu tak ni JT So Kak Noh, Suraya, siapa lagi Yati. I cuma tahu nama dia Nur Hayati and she's now a teacher. So Azhanul Ista, arwah SFND semua tengah syuting. So Kak Noh ni dia macam suka hati-hatilah. Just say orang ni cubalah ikat rambut. Aku daripada dulu sampai sekarang suruh anak-anak semua ikat rambut. Ikatlah rambut. Dia tak ikat. Kau tahu lah Suraya, she's so pretty. So dia jadi dah syuting, kita dah show. I tengok dia si Suraya ni dia gini tau. Dia duduk kat JT. Jadi kaki dia kena air kan. Dia dah gini. Main air tu kita Suraya. Cakap itu. Duduk dekat-dekat dah nak maghrib. Pasal Azhar pesan Kak Noh. Kau panggil budak tu duduk dekat-dekat, jangan jauh-jauh lah, dah nak maghrib kampung. Kita kan duduk pergi rumah orang. Saya bagi Suraya. Dia tak tengok. Cakap Suraya, duduk sini dekat Kak Noh. Nanti kita main, kita bawa sekali dia gini. Dia gini lah. Aku cakap apa asal si Suraya ni? Lepas tu dia tengok kan, aku dah menggigit. Azhar semua dah kecoh lah orang-orang kampung. Alhamdulillah, satunya orang-orang kampung dia are so ready with all this. Maybe diorang dah encounter ke, dah experience ataupun mungkin dia dah tahu kita ni akan datang. So diorang pun dah siap lah. Lepas tu si Nur Hayati ni kena sampuk. Dia pun terkena.
dah jadi. Kau tahu Abang Azhar Nurisa, dia selalu cakap korang ni, dia dengan aku macam pakcik-makcik lah. Degil, cuba duduk dan dia ikat rambut tu, jangan merayap gini-gini. Dah kena sampuk lah. Dia masa tahu, dah pandang. Tapi mulut diam. Dia tak ada macam pekik-pekik, macam tak ada tahu nilai, tak ada. Dah sampai jatuh kat JT semua. Angkatlah dah tak syuting. I think they settle it lah. Mungkin aku cakap aku punya mulut macam kena ni tau. Macam apa? Kenapa? Macam kena Enam. Kena ketap jam berbual gitu. Jahat kan. So I think sebab kita terus kita kat situ kan, kita kena alih. Perempuan tidur rumah makcik dia ni, lelaki tidur rumah dia ni. So kita tak boleh macam tidur suka hati kita lah. So mata sekejap So I think diorang berobatkan dia lah. And I think tak berapa danger sangat. Sebab tentu kita teruskan lah shooting. So it's all about tempat lah. Betul. Kita nak kena respect orang punya culture. Kita nak kena tahu, kita harus rendah diri. Pasal sekarang banyak tau, diorang tak kisah benda-benda ni semua. Walaupun syuting kat flat. Kan? Sebab tu kita, kalau korang tengok orang-orang lama ni, dia kalau syuting, dia pergi kat mana-mana pun, korang akan tengok dia diam je. Sebab dia tahu, dia dah. But kita ni takut apa? Bila kita nak share dengan you, dia ni kadang-kadang veteran pernah berbual. Sebab dia scouting, you know. So, jadi pesanan lah. Because I like to share, I went through. Betul. I suka share because I went through. Okay? Lagipun rumah orang, kau shoot kat tempat orang, kau shoot kat flat ke rumah orang, berhati-hatilah. Kan bersirak ke apa, jangan bersirakkan. Kita ada shooting Walimah tau. Walimah, baby tu nangis terus shoot kat dalam bilik tu sebenarnya. Dia daripada, kau tahu tak? Diorang buat mock-up hospital dekat satu tempat tu. So diorang daripada sana. Okey. Ni cerita lain. Walimah. Dekat Kalang yang nak buat? Bukit Merah. Diorang mock up as a hospital. Okey. So ni cerita Walimah, arwah siapa? Ashmi. Yep. Dia jadi anak. Siapa tu? Betul. Aduh, ketuk sih. Tak ada orang datang orang ketuk, tak so, apa. So Kak Nur ni kalau gini, Kak Nur suka duduk macam kita orang-orang lama ni, kita pun tak kita just duduk dan diam. Budak kecil ni, dia baby, dia dah nangis tak berhenti ni. Tak berhenti. Tak tahu kenapa. Takkan, pasal dia tak ada apa-apa tau. Lalu dia nangis. Jadi dia jadi anaknya Izen dengan arwahnya. Nangis. Tak boleh buat apa-apa, buat balik. Rupanya, orang rumah tu dia cakap, dalam bilik tu ada orang. Oh ya. Yeah. Dia cakap, tu dosia, dia kata. Dia cakap, bukan. Orang, dia kata. Okey. Tapi macam bayangan, macam orang tak nampak lah. Ada. Tak, orang rumah tu dia sebenarnya tahu kat rumah dia memang ada. Okey. Jadi budak tu agaknya kan, budak is very sensitive they can know. So dia buat balik, kita stop shooting lah. And then bila they follow the baby masih belum baik lah, few days. Tu cerita-cerita kena sampuk lah. Tu yang kat shooting dekat rumah orang. Rumah orang lagi Tampines. Tu persinggahan ke apa tu? Diorang cakap baby ni mungkin kena kat hospital. Oh ya, dia ikut lah dia. Maybe. Tapi dia cakap kat bilik tu. Kat bilik tu aku ada kat dalam tu, aku seorang. Bila dia cakap tu, aku rasa kan macam benda tu kat sebelah tu, aku keluar. Terus balik. Dah keluar tu balik Wow. We stop. We stop. Semua stop Kebetulan orang rumah tu balik. Oh ya. Dah pukul apa tu? Malam Dia cakap memang orang tu duduk situ, dia kata. Duduk dalam bilik tu. Dia cakap sendiri. Dia ingat tak ada apa-apa. Tapi bila dah terjadi, kebetulan dia balik, dia cakap lah memang benda rumah tu. Oh, padan lah. So we tak shoot kat rumah tu lagi tau. Yelah, untuk keselamatan tak semua. boleh follow up. Wow. Tu cerita Walimah. Tu cerita betul ni Ada apa lagi cerita apa Kat holiday dia? Kita bukan holiday. Holiday come Reki. Okay. Melaka punya chalet. Okay.
Pasal kita nak buat apa tau, kita nak buat forum. So kita nak, bila forum ni jadi orang yang ikut ni, kita akan suruh diorang duduk dekat chalet. So kita pergi KL kan, dah pergi KL. So okay, malam tu I dengan my friend, so my producer ni, kita diorang panggil bilik yang bercantum kan. So dia connecting room I cakap, jangan jauh-jauh lah, cakap kita 2 orang, walaupun kita perempuan 2 orang. So alhamdulillah kita dapat tu room lah. Jadi pintu tu, jadi Kak Nur tengah baring, dah baring. Sekali my friend ni, dia punya katil sebelah sini kan, kosong. Jadi I tengah baring, so ada benda jalan. Saya tengok gini lah, budak ni tengah tidur. Pasal I tengok macam nak bangun, kau belum macam nak cakap dia, kau belum tidur. Jadi bila tengok tu, dia ada kat sini. So I kejut, I kejut dia. Dia cakap, nama dia Yanti, tadi kau jalan sini Tak. Cakap Yanti baring-baring. Habis siapa yang jalan? Dia cakap tak tahu. Kita dah keselaman kita tu, itu katil single cantum. Tu kita cantum. Okay dah. So biasalah kita dah tertidur kan. Besok pagi kita nak keluar pergi KL. So the producer came. Dia gini tau. Macam maham dia baik-baik. Alamak, kita kena gini cerita lah. Dia sudah main geletek kaki lah. Dia producer kena geletek kaki. Terus kita pangkar tu tempat lah. Tak boleh jadi, tak boleh and then pergi KL dah selamat tengok. Kita pula kebetulan nak tengok show kan. Balik tu I kena langgar tau dekat dekat Yompeng. Memang bila I kena tu, orang cakap situ paling danger. You know what happened? Kebetulan my producer ni, dia tengah sakit perut, stomach flu. So dia tak boleh drive. Dia cakap dengan Kak Nur, pasal kita pakai kereta Kak Nur lah. Misal kau drive kan, nanti sampai mana nanti dia take over lah. Dia cakap dia stomach flu. Okay lah, stomach flu. So I drive. Kali budak perempuan ni, dia bukan macam Cina tau. Jadi dia make up macam, kau tahu jadi macam PG kan. Jadi I tengok dia okay lah. Lama dah jadi teman, dia jadi tidur pula. Dia tertidur. Okay lah, aku dah seorang ni. So yang sakit perut tu kat belakang kan. Okay, dia seorang. So I tengah drive ni, I tengok I punya mirror depan tu, kat belakang tu gelap so bila dah gelap, jadi dia pakai baju colour kuning. So I nampak dia macam ni tau. Dia macam ada benda gini. Faham tak? Begitu. Macam I ingat dia jatuh ke, dia pingsan ke apa. So dia gini kan. Pasal I tengok tepi dia gini lah. So I okay lah, dia ni pula maknanya sini dia ni So dia pula macam dah tertidur. So yang dia ni I tengok okay, selamat lah. Kejap lagi I rasa dia macam tergini tau. So I gini lah. Tengok dia tak sama position. So aku cakap, aku dah lah seorang. Si Amoy ni, kita panggil dia Amoy, Yanti Amoy, dia dah tidur. Drive. Kejap lagi gini lah. Kejap lagi benda tu jalan lagi. Kak Nur pula dah tengah drive ni, tengok ni kali panjangnya jauh. Aku langgar tu tengah. Sekali dia ni dah sakit perut, bangun dia pegang tu steering kan. Dia cakap jangan gerak, pegang kuat. So it was macam straight lah. So dia cerita macam betul-betul. Dia straight gitu. Lepas tu kita belok kiri kan, ada bas kebetulan it's Saturday night. Jadi tak banyak orang semua balik Singapura apa. Okay. Saturday night. Kalau Sunday night memang aku rasa dah mayat aku, dah arwah. So kita park tepi kita keluar. Kita pergi yang ngantuk semua dah bangun kan. Aku Kak Nur ni orang ni macam relax je. I bukan macam apa I tak ada. Padahal aku takut dalam ni. Pasal I punya orang macam accept whatever itu benda akan terjadi. Dah terjadi, kita just I suka diam. Jadi orang semua tengok I tak ada reaksi. Sebenarnya I macam there's something lah, macam kita istighfar ke apa. Kita takkan bilang subhanallah wallah, tak ada kan. Okay. Dah settle Okay, kita drive dia drive sampai Johor, nak duduk kedai kopi ni. Kau tahu tengok aku ni kereta berderet sini. Kemek. Kat Melaka tu tak nampak kena kemek. Yang kat situ kemek tu. Dia cakap patutnya aku mati je ni sebenarnya. Pasal I langgar dia punya penghadang. Dia punya padang gedebang. Bayangkanlah tu. Yang hantu tu tak ada apa-apa, yang accident pun I don't know. So yang kat belakang boleh pusing nampak apa tu? Nampak bukan apa? Dia. Tidak, bukan dia. Dia gitu je. Dia orang batu bila dah kita cerita. Kau tahu aku balik, aku boleh pergi gelang di pasar dengan kereta yang kemek tu. So I was told that they said Yompeng is
Apa Yompeng? Tempat tu memang diorang kata lah, tak tahu dia macam ada angin, dia mungkin angin angin lintang. Angin lintang. Pasal dia pakai baju kuning, so aku, mungkin hanya perasaan. Pasal ada seorang mungkin takut ke atau tertidur ke, I don't know, but memang nampak gini. So I tengok, okay, yang kedua tu aku tengok mestilah itu story kan dah. Tu dia. Sama ada kawan kau tengok belakang yang si bungkus? Mana? Kau tengok belakang sikit si bungkus kat tepi? Aku tak tahu cakap. Biasa. Terus eject kereta. Sebab tu orang tua-tua cakap tak orang tak kita. Betul. Orang kena, kita akan menasihat gini. Tapi bila part kita, cuba kau nasihat. Kan? Longgar semua. Longgar semua. Alamak, lot of things lah. Okay. Ada last cerita? Ada last? Ada last cerita? Siapa Ke dah habis? Sekejap Tengok note ni. Oh, okey. Okey. Buatan orang juga. Buatan orang. Sambil kita menunggu buatan orang ni menjadi ke tak menjadi, kita berhenti sekejap. Kita dengar apa pihak penaja nak cakap pasal rumah. Okay, silakan. Assalamualaikum guys, Kak Long in the house. So first of all, Kak Long nak ucapkan terima kasih kepada you all yang dah menghubungi kami dengan soalan-soalan mengenai hartanah you all. Okay, hari ni Kak Long nak share kenapa bila you all beli rumah BTO dah cukup 5 tahun, kenapa masa tu yang paling best untuk jual rumah? Okay, bila you all dah sampai 5 tahun, okay, bila you all beli BTO sebenarnya you all ada this thing called first mover advantage, di mana bila dah cukup 5 tahun, bila you all jual rumah, you akan cash out lebih banyak lagi. Kalau you all hold on kat rumah tu maybe lebih daripada 5 tahun, kemungkinan besar keuntungan you akan makin kurang kerana CPF akan charge you this thing called accrued interest. Sebenarnya you all kat luar tu yang kita jumpa banyak tak tahu apa ini sebenarnya accrued interest. Okay, you all jangan salah faham. Kalau you all dah habis bayar di rumah, tak semestinya bermakna you all akan buat keuntungan. Kebanyakan orang sebenarnya tak untung terus. So, kalau nak tahu lebih lanjut, hubungi kami di 8774-1551. Sambung cerita hantu. Okey, itu dia. Nasihat-nasihat daripada pihak penaja kita. Kau nak beli rumah ke, nak sewa rumah ke, apa-apa pun ada masalah pasal rumah ke gitu, boleh telefon The Tech Team SG. Anda boleh hubungi mereka di Instagram mereka, kan. Kalau macam nak bersuara muka tu susah, boleh buat Zoom meeting juga. Okey, apa-apa pun call diorang. Alright, kita teruskan dengan cerita terakhir. Jeng. Kan tak buat cerita kena buatan lah. Tak baik lah. Cerita seram-seram lah. But actually, it's myself lah. Ya. Ini cerita seram. Okay. You tahu Barrack Army kan? Diorang panggil Barrack Army, Queen's Close. Mana satu punya Barrack Army nak cakap? Queen's Close. It's a estate perumahan Queen's Close. Queensway. Queensway. Opposite is Queen's Close. Barrack Army. Queen's Open, dah dengar? Queen's Open and shut up. Open and shut up. Gitu. Okay, Queen's Close. Queen's Close. Okay. Queen's Close tu dia Barrack Army lah. Alright. Kira yang tinggal tu semua askar-askar. Banyak orang-orang askar. My father is an askar. Oh yeah. Army daripada Malaysia dia transfer ke sini. So sebab tu kau tengok aku badan besar. Askar Melayu. Lieutenant Adnan tu semua ya. Dia WO. Apa dia panggil tu? WO1. Warrant Officer. Yep. Warrant Officer WO1 Okay, so dekat Queen Close. So you tahu kan tadi I cakap yang kena ketak-ketak gigi tu semua. Jadi masa tu dia kerja dekat gudang plywood, which is at Kranji somewhere. So dia akan balik. Nanti lepas maghrib je dia akan gigi dia ketak-ketak. Jadi ada satu kali ni, kau tahu kita ni budak-budak, bila kita cakap benda tu kita mesti nak tengok kan. Okay. So kita adik-beradik ni tengah makan. Kau tahu makan apa? Kuih oat. Kalau dulu makan semua suap satu itu tak, orang army tu diorang ada diorang punya tempat makan tu. Mestin. Yes, dan diorang ada tempat handle. Jadi my arwah nenek ni dah masak, kasih my mother suap kita. Suap. Orang ni dah ketak gigi. Dah ketak. My arwah ayah ni dia ada pelihara polong. Burung putih. Burung puyuh. Burung putih tu dia panggil apa? Kakak tua. No. Merbuk.
burung Kita main game merpati sekarang lah. Merpati. Ya, Okey. putih. Merpati putih. Kan lambang dah. Yes. Okey, so dulu punya sangkar dia tak ada tutup-tutup. Sangkar dia gini je macam piring. Betul? Betul? So Betul. my father ni dia simpan tu burung. Jadi kat dapur. Jadi bila orang ni dah ketap, jadi yang kat sini dah Dia macam menggelapar lah. dah menggelepar tau. Kita dah dengar orang mengilai. Oh. Jadi my father ni dah pergi dapur. So my block is 18, sebelah tu 19, 20. So my father dah panggil, kau tengok tu. Akulah. Kita dah pergi lah. Kita tengok dia kat atas tingkat tu dengan baju putih dia, dengan rambut dia hitam tu dia dah gini. Sama macam burung tu tadi. Yeah. Tapi burung tu dia gini-gini kepek kan. Dia ni lagi kita ingat burung ni. So, apa kau? Gatal. Gatal, bukan meremang, tak meremang pun. Saya punya gatal. Okay. So, pesanannya kat sini sebab apa? Benda tu dia sebenarnya benda ni, burung ni. Oh. Dia apa dia panggil? Macam ada orang kan pendamping. Jadi dia pendamping burung tu. Oh. So orang macam saka burung, saka buaya. So dia, I don't know, but because tak tahu. orang yang berobatkan tu, dia cakap kau lepaskan burung merpati tu. Merpati putih tu. Okay. Dia punya moncong tu pink. So my father ni sayang dengan benda tu. Dia kata kalau kau tak buang selagi tu, benda ni akan kacau. Oh ya. Kita dah adik-beradik tengah suat ni pun dah tak jadi suat dah. Semua dah diorang pun takut. So I yang berani pergi dengan my father tengok. Memang dia ada kat situ, dia gini. Ni rambut panjang macam aku boleh bayangkan sampai sekarang walaupun tu tahun 70-an. So burung ni dilepaskan. At last. Okay. Dilepaskan. Okay. Dan itulah tak terjadi lagi lah. Alright. So tak boleh sembarang sebenarnya. Kalau ambil barang pun tak boleh ambil ketukan. Ketukan, burung dia tak ketuk. Dia ketuk. Oh, dia ketuk. Woody woodpecker. Tok. Tok. So baik-baik lah. I tak tahulah, but I don't know whether I want to believe this or not, but itulah burung merpati putih. Okay. I see. Wow. Tu dia cerita daripada Kak Nosia. Merpati putih. Dia gini-gini lagi Dia boleh, dia dua lah. Satu burung kat sini. Tak tahulah. Kan? Takut Tak apalah. Oh, satu lagi cakap pasal burung. Sebelum kita habis ni, kalau kat luar sana, kalau you tengah jalan-jalan ke, baik malam-malam ke, dengan kawan ke, sikit tiba-tiba dengan bunyi macam kepak burung. Faham aje lah ya. Tu apa? Betul. You pun tak tahu? Kan you tahu tapi memang tahu. Tapi pasal actually I don't know. You don't know. Dulu tak tahu. Lepas tu arwah nenek cakap, itulah kakak. So after that kau bunyi kepak-kepak gitu. Faham aje lah. Sebab tu sekarang you jarang tengok orang burung merpati putih kan. Mana ada orang pelihara? Tak tahu pun. Kalau you tengok lah yang orang main burung tu, cuba kau tengok ada merpati putih. Semua nak wancik cantiknya. Nak yang cuba kasih merpati. Cuba sekali jadi kan. Itu special tu menang. Orang jaga burung ni. Nanti kita belikan burung merpati untuk Haikal. Haikal suka pelihara burung. Nampak suara tu high Last, pitch. very fast. Okay. Boleh. Kalau buat sesuatu, kalau kita suka, tak suka, kita jangan memaksa. Ini dalam satu perhubungan, kita jangan memaksa. Dan kalau boleh, kita mungkin tahu sekarang tak ada zaman memaksa lah. Sebab setelah beberapa bulan ni cerita cerita betul lah. Berbulan kahwin, simpulan ni dia jumpa kain kuning kat dalam almari tu. So dia macam very eager Satu hari dia tak nak, 2 hari dia tak nak tahu. Pasal dia macam kena kahwin, macam aku tak nak kahwin tapi kahwin juga. Aku tak nak kahwin tau. Macam dia tak nak kahwin tapi. So satu hari tu dia sedang mengandung, dia buka tu kain kuning. Kau tak tahu dalam dia apa? Kau tahu tak botol kecil gini yang jual asam masin? Kan kecil kan? Orang panggil baju tak hidung. Tahu je. Tu dalam tu ada jarum peniti dengan rambut. Oh ya. Beberapa helai rambut. So orang tu dia buang lah. Dia buang dan sebenarnya
itulah rumah tangga dia tak. So I think better not lah, you know. Yalah, kalau boleh jangan jauhkanlah daripada benda-benda kurafat ni semua. Oh ni namanya kurafat Yalah. Kefarat tu bukan kefarat ada. Aku keparat. Keparat. Yang mak ni orang keparat. Dia buat tu dipanggil kurafat. Kau Yang panggil buat aku asal. keparat. Yang buat keparat. Okay, apa pun, yang penting kita jaga hatilah. Jangan puaka tu menguasai diri awak tu semua. Okay? Dan terima kasih sekali lagi Kak Nusia. 2 gelas nampak? Saya taruh. Takut bocor. Okey, seperti biasa orang yang datang kita tak akan Sama-sama. apa? Yalah. Pulang tanpa tangan kosong. Kau nak tinggalkan, suruh aku tinggalkan saka gitu puaka. I have something for you. Oh, is it? Yeah. Yalah, datang je lah nak support Alah, lah. boleh puaka. lah. Because I think it's a good one. Apanya? Pusaka ni. Puaka Apa pusaka? Suka-suka hatilah Kak Nusia ni buat pusaka. Puaka adalah satu rancangan pusaka. Gitu. Puaka ni adalah satu rancangan puaka. Apa tu? Daripada Zigzag Design. Ni sponsor. Yeah, Baiknya diorang, terima kasih lah. So ada bismillah, ada assalamualaikum. Oh dapat apa? I dapat apa? Boleh buka Ni dari Zigzag. Zigzag. Dapat apa? Welcome Mesti to my dia punya house. perkataan Zigzag. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Yeah. nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan masa rumah pun baca bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku masuk sini baca bismillah. Itu tak kalau masuk toilet kena baca bismillah juga. Baca cakap Melayu. Dia baca cakap Melayu. I cakap Erti Melayu. dia. Tak ada, I cakap Melayu. Macam mana? Ha? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Tak ada. Penyayang. I baca bismillah, tapi ada doa masuk toilet kan. Tapi I cakap Melayu. Baca Melayu. Yang doa masuk toilet tu I cakap Melayu. Melayu Bukan cakap cakap Melayu. Rumi. Cakap Melayu as in... Okey. Pelik Kak Nusia ni. Kalau pelik-pelik tu kena pakai minyak wangi lah. Ambil. Wali fragrance. Ada baca-baca ke? Ada. Ni untuk apa? Untuk rukiahkan diri. Untuk wangi-wangi lah, ada minyak wangi. Untuk apa? Ya. Mana ni? Ini. Terima kasih, wah. Dia punya tulisan so cantik Kan? So secantik sewangi. Tu Wali. Wali-wali. Okey, dan Ni ni Singapura lah ni. Singapura lah. Singapura. Lokal anak lokal. Dan ni pula daripada Zila Solihin. Zila? Ni macam minyak panas ke apa gitu-gitu kan. Kau sakit ke ni? Dia nak sampai. Ada cucu? Kan? Dia tahu pijak je. Lepas tu ada minyak wangi juga. Oh, ada minyak wangi daripada Zila. Zila Solihin. Terima kasih lah banyak. Wow. So nice. Thank you. Yang ni Very daripada nice. Nur Ilham. Face mist. Face mist, ya. Face mist. Daripada Nur Ilham. Pakai je tu fix. Kasi taruh fix. Fix Dia tak berganjak Tak, tu. Diam je. Dah spray diam je. Dialog. Diam Diam je. Pakailah fix. Tu kena ban Lain kali jangan pakai fix ke studio. Ni daripada Thai TSG. Thai TSG. Ini crab. Creep Sampai sekarang saya full of crab. Creep. Dia kalau betul-betul budak-budak kalau dia baru belajar baca C-R-E crepe. Okey, ini crepe. Ya, Mbak ni crepe kalau makan itu ini tuangnya ya. Cucu aku baca Colgate. Colgate. Apa tu? Colgate. Colgate. Saya pun pernah kena. Kan? N-A-T-U-2-R-E-R Nature. Oh, nature. Dulu. Semua ketahukan pakcik. Nature. Betul, sumpah. Saya bodoh. Okey. Terima kasih. Ni tuang ada. Makan pakai tuang, ni lah. Krim Silap dia. dia. Ni dia punya teh. Okey. Terima kasih lah banyak. Teh dia. Sejuk. Ya. Memang cold Memang cold. Nanti masuk ice box. Lepas tu ini daripada Whisking House. Whisking House. Burning ada. Bird. Bird? Tak, whisking ni apa? Dia whisking. bukan.
Apa cucu. Whisking kalau kita baca-baca telur ke apa tu whisking. Oh gitu Oh benda tu, benda alat. Whisking. Lepas tu ini apa? Pemuka telur. Pemuka telur. Apa tadi? Okay. Tak ada. Aku nampak ada benda kita. Tak ada benda apa lah. Dia memang ada satu duduk situ. Okay. Ini apa panggil? Onde-onde. Kek onde-onde. Kek onde-onde lah. Ini memang sedap lah. Ada kelapa dia lagi Ada. Dia memang live. Tu cream puff. Oh, kalau kalau I tak pakai cermin mata, macam washing house. I pakai contact lens. Okey, dia punya cream puff dia makan lah. Tengoklah. La ilaha illallah. Oh, mesti nak tengok. Terima kasih. Apa tu? Banyak cream puff. Saja nak test. Dia boleh. Okey ni. Daripada 15 SG. 15. Banyaknya. Baik diorang ni. Alhamdulillah. Agaknya dia suka rancangannya. Alhamdulillah. Kau dah pernah interview kau punya budak-budak? Siapa? Dah, kita dah ada. Puaka special. Banyaknya. Baiknya diorang. Apa tu? Kau nak tengok? Siapa? Penonton kat rumah? Tengok apa? Ni biskut. Buat kecangan kopi. Okay. Til aja gitu. Biskut. Oh, biskut. Ni biskut Ni ada apa ni yang ada tai minyak. Tai minyak. Is it? Apa tu? Kau tak ini Macam kek lah. Tak tahu. Saya tak dapat. Dapat tapi nanti. Kan saya kasih orang. Kau tak product check kan? Tak. Wow. Sebab saya bagi tahu je apa nak bagi pada guest saya. So kasih je. Dia adalah dari sorry tak nampak. Sorry betul. 15 SG. 15 tak nampak pun dia 5. Dia tulis FIF. 15 SG. Je 5F. Okey, ni Snack Town. Daripada seberang. Banyaknya. Macam ni aku nak pergi rehearsal ni. Bawa. Oh, rehearsal apa sekarang? I tengah mengarah teater musical untuk Bulan Bahasa. Oh ya. Wah, sekarang jadi director pula. Alhamdulillah. Boleh lama-lama jadi bukit. Ni daripada Snack Town. Daripada Malaysia kita sampai ke Singapura. Sekarang siapa nak order barang-barang cemilan ni ada kat Singapura. Ada kat Singapura lah. Ya. Oh ya Allah. Cemilan. So kalau penonton puaka kau nak beli barangan cemilan ni kan, Snack Town ni boleh dapatkan di bawah sini. Diorang punya FB dengan IG. Kalau nak dapat 10% discount, cakap password dia puaka official. Minimum $30 baru dapat 10% discount. 10% discount. Yeah. Oh, okey. Yeah. Boleh bawa macam-macam melan ya. Okey. Rasa dulu kan. Jadi boleh. kita boleh follow up. Boleh. Oh, tertinggal satu. Memandangkan Kak Nosia ni dah lama dalam industri kita. Ya, lama. Lama. Kau tahu tak berapa tahun? Lama lah kan? Tanya. Berapa tahun? 40. Nampak tu. Umur saya. 40 tahun, 1981. Lama 40 2017 baru aku dapat anugerah. Saya baru setahun jagung. Berapa? 2017. Tak apalah. Tak kisahlah. Asalkan itu anugerah Tuhan dah cukup dah. Itulah dia. Tak kisahlah. Kan? Alhamdulillah. Apa? Apa yang apa? Lupa nak cakap. Puaka. Puaka tadi dah lama dalam industri kita ni. Sudi luangkan masa dengan kita kemari. Tunggu kita ni lambat. Masa tu kau nak apa temu janji dengan orang lama-lama ni. Masa tu. Macam mana nak dapat berlakon dengan Jujur Rahmat? Pukul berapa sampai? Kan? So, manakah masa ni? Ni dia. Time to hijrah. Time to hijrah. Ni baru betul. Ada juga? Ada. Buka lah. Nampak nama betul kat belakang Oh ya. Betul. 40 tahun dapat jam. Ada? Tak tahulah jam ke apa. Tak tahu buka Maklumlah kau tersalah cakap susah kan? Boleh buka lah pasal sponsor kan? Boleh tengok apa kat dalam. Okey, dia punya time to apa ni? Tolak kot agaknya. Okay. Macam tu. Maklum. Kan? Mana dia? Oh, lagi apa tak tahulah. Kenapalah susah sangat, Dek? Kau pergi buka lah. Benda baru mungkin? Tak tahulah. Kan? Saya tak nak tengok, bukalah sendiri. Oleh dari, terima kasihlah berbanyak. The Count.
You the count? Apa tu? Apa tu? Oh wow, dia macam ginilah. Jam. Jam. Ini jam baru sampai. Ya. Design baru. Okey. Mentang-mentang Arab, tulisan Arab, bau dia pun macam bau Arab. Tunjuk tu. Tu dia. Wow. Oh, pocok kau. Ni design baru keluar. So khas untuk nice, awak lah. Terima kasih lah banyak. Lah kalau pakai contact lens kena pakai cermin mata. Terima kasih banyak yang menaja. Time to hijrah, the counterclockwise. Okay, ini kadang ada orang pakai. Nanti kalau apa-apa you rasa macam lain macam ke apa, it's okay. Jangan be alarm. Ikut apa? Tak. Sebab dia macam, tu kalau orang pergi umrah kan, kita kan anti-clockwise kan. So, benda ni pun anti-clockwise. Mungkin semua perjalanan darah tu semua. Oh, iya ke? Ya. Mungkin. Ya, kalau siapa nak beli, boleh ke Facebook mereka, Facebook pula, Instagram mereka. Time to hijrah. Iya. Time to hijrah. Time to hijrah. Okey, The counterclockwise. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Kak Nosia kerana sudi kongsi cerita dengan kita semua kat sini. Dan diharapkan anda semua di rumah terhibur hendaknya. Bagi yang ingin support kami, boleh beli barangan kami di puakasg.com. Dan bagi semua penaja sponsor untuk hari ini, terima kasih banyak kerana sudi memberi kongsi sedekah, kongsi rezeki bersama kami untuk tamu-tamu kami di sini. So ingat, apa-apa pun puaka tak kenal usia. So jaga diri, jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Kalau yang tanya baiklah. Kalau yang tak tanya, tak apa saya bilang baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, kita tengok tadi yang dikongsikan iaitu daripada surah Asy-Syu'ara ayat 130 yang dimulakan kata bismillahirrahmanirrahim wa idza batashtum jabbarin. Okey, yang bermaksud dan jika kalian menyiksa dengan penuh kejam dan juga bengis. Ini sebetulnya kita tengok daripada tafsiran daripada surah ini, daripada ayat ni, sebetulnya bukan ayat itu saja. Dia sebelum-sebelumnya ada ayat-ayat daripada ayat 122, ayat 122 hingga ke bawah. Dia menunjukkan bahawasanya menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud alaihi salam mempunyai kaum, umat tersendiri yang dipanggil sebagai kaum Ad. Kaum Ad. Dan kaum Ad ni termasuk daripada orang-orang yang tinggal di daerah Jabal ataupun Jibal, iaitu daerah bukit ataupun daerah gunung. Kerana mereka mempunyai kekuatan tersendiri dan dorang punya posture of dorang punya badan tu besar, tinggi. Jadi mereka tinggal di daerah bukit-bukit. Di daerah mana? Di daerah Hadramaut ataupun daerah Yaman kalau kita panggil. Jadi siapa sahaja yang boleh Google ataupun yang pernah pergi ke Yaman, kadang-kadang mereka akan pergi ke tempat-tempat yang di mana menunjukkan bekasnya bangunan-bangunan, bekas gunung-gunung yang dipakai oleh kaum Ad, yang ditinggali oleh kaum Ad. Dan mereka ni ketika mereka menyiksa seseorang, menyiksa binatang dan lain-lainnya, mereka menyiksa dengan penuh kekejaman sehingga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran. Jadi kalau untuk penyembuhan, sakit lutut, sakit bahu, sakit tangan, sakit kepala, apakah sesuai ayat tersebut dipakai? Kita tengok lagi maknanya. Dan jika kalian, dan apabila mereka ataupun kalian menyiksa dengan penuh kekejaman, penuh dengan bengis. So ini menunjukkan bahawasanya adanya kebencian-kebencian kat situ. Lebih sesuai, kalau untuk diri saya yang lemah ni, lebih sesuai adalah surah Al-Isra. Ayat 82. You boleh buka Al-Quran, Al-Isra 82. Dikatakan di sini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang bermaksud, dan kami turunkan Al-Quran. Ma huwa shifa', iaitu sebagai penyembuh, wa rahmah, dan juga kerahmatan, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, wala yaziduz zalimina illa khasarah. Dan Al-Quran itu tidak menjadi suatu penambah bagi orang-orang yang zalim kecuali khasarah, iaitu kerugian.
Maka tempat yang mana yang sakit tadi itu, kita usap. Sambil kita usap, kita baca tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Banyak kali baca macam gitu. InsyaAllah dia akan sembuh. Kalau boleh tambah dengan minyak zaitun sekali. Will be much better. Sebab apa? Minyak zaitun ni dia berasal daripada pokok zaitun, yang mana pokok zaitun adalah termasuk daripada syajarah mubarakah, iaitu pokok yang adanya keberkatan. Jangan untuk sakit biasa, sakit tangan ke sakit apa sahaja pun boleh, ataupun bagi orang yang terkena gangguan pun boleh. Sapu di tempat-tempat yang sakit sambil baca ayat tadi. Ayat surah Al-Isra ayat 82. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Apapun, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.